Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah daripadanya kita dapat hadir sama-sama dalam masjid yang indah, yang mulia ini, dapat sama-sama kita hadir untuk melaksanakan ibadah salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bekalan amal soleh kita. Ibadat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tasbih, tahmid, takbir kita dalam memuji keagungan dan kebesaran Allah, mudah-mudahan itu semua menjadi pemberat timbangan kita nanti pada hari perhitungan. InsyaAllah, mula daripada hari ini, kalau diizinkan oleh Allah seterusnya, kita bertemu dalam tempoh yang singkat setiap pagi Sabtu, sejurus selepas salat subuh di Masjid Yusuf Ishak ini, untuk kita saling ingat mengingatkan tentang kewajipan kita berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim, wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang kita tahu menjadi panduan sepanjang kehidupan kita sebelum saat kita kembali kepada Allah. Kitab yang kita muliakan, yang kita sucikan, yang kita agungkan, merupakan wahyu Allah yang seharusnya memenuhi seluruh dan segenap penjuru jiwa raga kita. Tetapi kita ini sebagai manusia banyak kelemahan kita. Kita sebagai manusia memang ditentukan oleh Allah hidup di dunia ini untuk menghadapi ujian, cabaran yang pelbagai rupa. Kerana ujian yang Allah tentukan, kelemahan yang Allah jadikan ciri kita sebagai manusia, maka kita ini sebagai manusia sering terlupa dalam kewajipan kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kerana kelemahan kita juga, rasanya kita tidak mampu untuk hidup ini sepanjang masa 7 hari seminggu, 24 jam satu hari, untuk berterus-terusan itu ingat Quran sahaja. Tak mungkin. Sebab kita hidup ini macam-macam perkara yang Allah letakkan di keliling hidup kita ini untuk kita fikirkan, untuk kita uruskan, untuk kita tangani. Dalam masa yang sama ada nafsu sebagai ujian daripada Tuhan. Ada syaitan dengan bisikannya yang perlu kita hati-hati terhadapnya. Ada tanggungjawab manusia sekeliling kita, sama ada yang di bawah tanggungjawab kita maupun yang bertanggungjawab ke atas kita. Semuanya ini menyebabkan kita sebagai manusia senantiasa terdedah kepada kelemahan dan kekurangan. Jadi dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, mudah-mudahan kita mampu dengan izin Allah mencari keridaan Allah untuk saling ingat mengingatkan tentang kitabnya, tentang wahyunya, tentang firman-firmannya. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kuliah subuh kita setiap hari Sabtu, saya bercadang untuk membincangkan perkara-perkara yang menjadi prinsip
menjadi kaedah bagaimana membantu kita pertama untuk mampu memahami Al-Quran, dan yang kedua bagaimana akhirnya insya-Allah dengan izin Allah bagaimana mampu kita mengamalkan Al-Quran. Kuliah ini kuliah tentang Al-Quran, tapi bukan kuliah tilawah membaca Al-Quran di hujung lidah kita. Itu ada kursusnya yang lain, itu ada kelas mengajinya yang lain. Kuliah ini bukan kuliah tafsir Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran maknanya kita hanya mengambil ayat-ayat Al-Quran, biasanya mengikut urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran itu untuk kita huraikan satu persatu makna ayat. Tetapi kuliah kita ini insya-Allah dengan izin Allah kita akan melihat apakah perkara-perkara yang menjadi prinsip untuk membantu kita memahami Al-Quran. Kita ambil contoh-contoh daripada ayat Al-Quran, kita ambil contoh-contoh daripada ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh-contoh yang diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita mengambil pengertian pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab zaman Nabi itu zaman turunnya Al-Quran, supaya perkara-perkara ini membantu kita. Jangan sampai kita baca Quran, kita nak faham maknanya, kita lihat terjemahan, kemudian terus kita membuat rumusan. Sebab Al-Quran itu kitab Allah, Quran itu bukan karangan manusia. Kerana dia kitab Allah, terdapat ciri-ciri keistimewaannya, terdapat pengajaran-pengajarannya, terdapat pimpinan-pimpinan nur cahaya daripada Allah dalam setiap ayat itu yang perlu direnungi, perlu difikirkan, perlu dihadamkan, perlu dihayati sehingga membentuk kepribadian kita. Sebab itu pengertian Al-Quran tidak pernah habis digali manusia, walaupun selepas 15 kurun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan ya, tulisan manusia, padahal manusia ini makhluk yang serba lemah, ilmu Allah kasih itu sekadarnya. Kelebihannya walaupun ada, tetapi banyak juga kekurangan dan kelemahannya manusia ni kan. Sedangkan karangan manusia itu pun bukan semua yang orang lain baca boleh terus faham. Bukan semua karangan manusia itu yang bila baca sekali saja sudah mengenali langsung apa maksud penulis. Kadang-kadang perlu dikaji, dibaca ulang lagi. Malah kadang-kadang tuan-tuan yang ditulis manusia ini sahaja kita baca, kita kena tanya, jumpa dia sendiri, awak tulis ni apa maksudnya? Kalau tak dapat jumpanya, kita kena hantar surat, cari cara untuk dapat mendapatkan penjelasan huraian daripada dia sendiri, apa maksud dan apa tujuannya, ya kan? Itu baru karangan manusia yang belum tentu menjadi pedoman kepada kehidupan orang lain. Padahal Al-Quran ini ya tuan-tuan, petunjuk daripada Allah, dan Allah itu yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha suci, suci dalam kekuasaannya, suci dalam pengetahuannya, suci dalam ketinggiannya. Maka pastinya kerana Quran ini menjadi panduan untuk manusia sepanjang zaman, bukan untuk 10 tahun pertama saja masa hidup Nabi, tidak sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk 50 tahun saja, bukan untuk 100 tahun saja, bukan untuk sampai zaman kita sahaja, besok dah tak relevan lagi, tidak. Hakikat ini sebagai wahyu kitab daripada Allah, sebagai pedoman sampai hujung usia manusia nanti. Maka sebab itu rahsia-rahsianya, pengertian-pengertian itu tidak habis dikaji dan difahami oleh manusia. Maka begitulah, mudah-mudahan dalam kuliah subuh kita setiap hari Sabtu ini kita akan melihat apa kaedah-kaedahnya, apa prinsip-prinsipnya, apa peraturan-peraturannya, bagaimana caranya untuk mampu kita memahami Al-Quranul Karim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ini. Kedua, saya ingat sebagai pembuka bicara dalam kuliah yang pertama, penting untuk kita ini mengingatkan diri kita apa tujuan dan niat kita. Menjadi amalan para ulama
bila mereka membentangkan sesuatu penulisan kitab, nak menyampaikan kepada manusia yang lain ilmu yang mereka terima daripada Allah. Pada awal kitab biasanya para ulama akan sebut tentang niat, untuk mengingatkan dirinya sebagai penulis, untuk mengingatkan orang lain yang membaca tulisan dia, bahawa dalam kita ini bermuamalah, dalam kita ini berhadapan, dalam kita ini nak menikmati ilmu hadiah pemberian Tuhan, jangan lupa tujuan kita ialah semata-mata untuk Allah. Maka daripada kuliah yang pertama, pertemuan kita yang pertama ini, saya suka mengingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, kita di sini untuk siapa tuan-tuan? Untuk Allah. Kita nak cari keredaan siapa? Allah. Yang kita nak kejar balasan baik siapa? Allah. Yang kita takut penghinaan dan kebencian siapa? Allah. Siapa pun imamnya, siapa pun pensyarahnya, siapa pun yang ada dalam masjid yang mungkin menjadi tarikan kita, tapi jangan sampai kita hilang matlamat tujuan kita hanya Allah. Bukan saya, bukan orang masjid, bukan apa-apa. Sebelum kuliah kita solat subuh dulu bersama. Selesai solat subuh, kita baca tasbih 33 kali kan? Sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Kita baca tahmid Alhamdulillah 33 kali. Kita baca takbir Allahu Akbar 33 kali. Jadi 99 digenapkan yang 100 baca apa? La ilaha illallah. Tuan-tuan ya, bila kita sebut ulang kali di lidah kita perkataan subhanallah 33 kali, fahami, hayati bahawa yang maha suci itu hanya Allah, bukan yang lain. Yang maha suci daripada sifatnya, yang maha suci pada pekerjaannya, yang maha suci pada zatnya, yang maha suci pada ilmunya, yang maha suci pada kemurahannya, yang maha suci dalam pengawasannya. Maha suci maknanya apa tuan-tuan? Tidak ada kekurangan. Kalau kita ni tak maha suci, tak ada antara kita yang namakan sebagai suci. Sebab apa? Kalau ada di antara kita yang pandai, yang berilmu, ilmunya setakat mana tuan-tuan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberikan ilmu, kata Allah, sedikit sahaja. Banyak yang kita tak tahu. Siapa pun yang paling pandai dalam kalangan umat manusia, dia tidak sempurna. Maka sebab itu dia tidak suci. Subhana tak boleh pada dia, maha suci tak boleh pada dia, sebab ilmunya itu tidak sempurna. Manusia macam mana pun tinggi pangkatnya, macam mana besar pun kuasanya, macam mana luas pun wilayah kekuasaannya, tak sempurna 100%. Yang paling gagah, katalah boleh jadi world champion boxing ke, wrestling ke, apa ke, berapa tahun aja boleh pertahankan kejuaraannya, akhirnya orang lain yang akan take over kan. Kerana ketidaksempurnaan itu tidak layak dinamakan subhanah untuk dia. Tapi yang maha suci hanya Allah, ingat. Maka sebab itu, kalau kita ini menghadirkan diri untuk sesuatu acara, kalau niat kita bukan untuk Allah, rugi kita. Sebab yang suci itu Allah, bukan orang itu. Ya? Yang sempurna ilmu bukan saya. Yang sempurna pengaruh dan jawatan bukan saya. Maka jangan datang masjid setiap pagi Sabtu kerana saya. Tak ada. Ya? Kerana siapa tuan-tuan? Sebab Allah yang maha sempurna dia. Kerana yang maha sempurna Allah, yang kita ingatkan diri kita selepas salat 33 kali kita sebut. Harap-harap dalam satu hari paling sikit 5 kali kita ulang.
Maka akhirnya kalau yang maha sempurna itu Allah, yang layak dipuji siapa tuan-tuan? Yang layak dipuji siapa? Maka kita ulang lagi 33 kali, kita sebut apa pula? Alhamdulillah. Kerana yang maha sempurna dia, maka yang layak dipuji cuma dia. Alhamdulillah. Segala puji-pujian itu milik Allah, yang layak disanjung, yang layak dipuji, yang layak diangkat, yang layak ditinggikan, yang layak dicari, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesiapa yang lain. Kita puji siapapun manusia, sebenarnya kita puji dia kerana banyak kekurangan dia yang ditutup oleh Allah, kita tak tahu. Ada kita nak puji seseorang, ada kita nak sanjung seseorang, kalau kita tahu busuk diri dia, kalau kita tahu dosa-dosa yang dia buat, kalau kita tahu kelemahan-kelemahan dia, kejahatan-kejahatan, tak ada orang yang akan kita puji, kita sanjung kalau kita tahu kelemahan dia. Padahal manusia semua orang ada kelemahan, semua orang banyak kesalahan. Maka jangan memuji insan, pujilah Tuhan. Kita dah mengingatkan diri kita bahawa yang maha suci itu Allah, maka yang layak dipuji hanya Allah. Maka dalam kehidupan kita, baik siang, baik malam, baik ketika bersendirian maupun bersama orang lain bersama kita, akhirnya yang paling besar, yang paling utama, yang paling agung itu siapa tuan-tuan? Hidup kita untuk Allah, yang lain kecil. Sebab itu dah sebut subhanallah 33 kali, dah sebut alhamdulillah 33 kali, kita sebut apa pula 33 kali lagi? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dalam masjid ini, dalam hidup kita ini, di alam ini, malah yang lebih tinggi daripada alam yang ada ini, yang paling besar siapa tuan-tuan? Jangan besarkan makhluk. Untuk itu kita hadir, jangan sampai lari dan jangan sampai menyimpang ikhlas niat di dalam hati. Kalau tuan-tuan hadir mendengar celoteh saya setiap hari Sabtu, saya bersyukur. Tetapi niat bukan untuk saya. Jauh sekali tuan-tuan, jangan memuji saya. Akhirnya bila kita duduk di sini, tuan-tuan menghadap wajah saya pun, dengar suara saya pun, jangan ingat saya yang besar, saya yang tinggi, saya yang hebat, saya yang istimewa. Tidak. Orang yang berilmu, tanggungjawabnya yang pertama sekali ialah untuk senantiasa menyedari bahawa ilmu itu sebenarnya pemberian Tuhan, bukan milik dia. Orang yang berilmu, tanggungjawab ialah untuk menyampaikan dengan penuh kesedaran dan keinsafan bahawa apa yang disampaikan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Orang yang menyampaikan ilmu seharusnya hatinya senantiasa penuh dengan rasa takut. Kalau dia yang dihina oleh Allah kerana dia sampaikan kepada manusia untuk diamalkan, dia sendiri tidak amalkan, apa guna sanjung saya? Apa guna datang masjid untuk saya? Tapi biarlah niat kita Allahu Akbar, paling besar. Kita datang, kita niat salat untuk Allah, hadir ke masjid untuk Allah, nak dengar ilmu pun sama-sama mencari keridaan Allah. Lalu akhirnya maha suci hanya Allah, yang layak dipuji hanya Allah, yang paling besar, paling tinggi, paling agung Allah. Akhirnya Tuhan itu siapa tuan-tuan? Yang namanya ilah. Tuhan itu siapa? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Kita tutup dengan la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. Mudah-mudahan permintaan saya setiap hari Sabtu datang kerana Allah. Boleh? Saya hendak juga hati saya untuk itu. Dan setiap kali sebelum kita dengar kuliah, apa yang kita sebut, tasbih kita, tahmid, takbir, la ilaha illallah kita yang campur semua sekali 100 kali, itu menjadi peringatan untuk diri kita. Ya. Pusat kita adalah Allah. Allah itu pusat pemikiran kita, pusat hati kita, pusat perasaan kita, pusat matlamat kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berkati kita bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik. Tuan-tuan, kita nak bicara tentang Quran ya. Kita nak lihat macam mana cara-cara kaedah supaya kita mampu memahami Quran dengan baik. Saya ingat untuk beberapa minggu yang pertama ini sebagai pembukaan, mari kita melihat bagaimana Quran memperkenalkan dirinya sendiri. Itu kalau Quran tu kita bayangkan kalau dia macam seorang manusia ya. Macam seorang manusia. Sebelum kita cari orang lain cakap pasal dia, kita nak kenal dia, kita dengar sendiri daripada dia dulu. Let Al-Quran introduce and describe itself to us. Untuk beberapa minggu yang pertama, apa yang Quran cakap tentang dirinya, apa yang Quran perkatakan tentang Quran dalam Quran sendiri. Faham maksud saya tak tuan-tuan? Ya. Dalam kiraan saya, dalam Mashaf Al-Quran itu yang ada 6,000 ayat lebih, 30 juzuk, 114 surah, perkataan Quran ada disebut 70 kali dalam Al-Quran. Saya kira-kira ikut pada indeks yang biasa kita gunakan, perkataan Quran itu dalam Quran ada sebut 70 kali, genap 70 kali. Sama ada yang ada alif lam dia ke ataupun yang tak ada alif lam. Quranan Arabiyyan, Quranin ataupun Al-Quran, Al-Qurana ke Al-Quranu ke Al-Qurani ke, pokoknya perkataan Quran disebut 70 kali dalam Al-Quran. Kita nak lihat sebahagian daripada ayat-ayat ini supaya kita dapat gambaran terlebih dahulu macam mana Quran perkatakan tentang dirinya, macam mana Quran describe itself kepada kita, insya-Allah ya. Baru nanti sedikit demi sedikit kita lihat apakah kaedah-kaedah yang perlu kita faham, yang perlu kita ketahui supaya kita faham, kita tahu apa maksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Maka untuk itu malam tadi sebagai panduan kuliah kita lah. Takut nanti kalau kita tak siapkan apa-apa, kemudian kita hayal main dengar je Ustaz Patris cakap, tengok muka dia je, mana cukup harapkan handsome dia je kan. Biarlah ada sesuatu yang boleh kita semak bersama, jadi kita tak melayang jauh-jauh. Kena pagi-pagi gini matahari pun belum naik ya, ngantuknya kita, penatnya kita, insya-Allah bersama. Maka untuk itu saya ada letakkan di dalam Facebook saya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lah kalau tidak ada halangan, saya cuba tiap-tiap kali kuliah saya akan siapkan nota untuk hari itu, untuk kuliah tersebut saya letakkan dalam Facebook saya. Jadi tuan-tuan kalau datang biasa bawa handphone masing-masing tu kan. Ya, biasa kita handphone ada 3G kan. Kalau yang tak, sekarang 4G ke 3G ke ya, ada sambungan internet. Kalau tak ada, saya ingat masjid ada wifi ke tidak. Kalau ada wifi boleh tanya, cuba masuk dalam Facebook saya. Untuk hari ini saya dah siapkan nota nombor 1, tarikh 4 hari bulan 12 tahun 2020, kuliah subuh Masjid Yusuf Ishak. Ada tuan-tuan? Ya, kalau dapat kita semak bersama. Untuk kuliah yang pertama, untuk nota yang pertama, daripada 70 perkataan Quran yang Allah sebut dalam Al-Quran, saya pilih kat sini ada 7 ayat. Ada 7 ayat daripada 70. Wah. Ini saya letak aja 7. Saya tak tahu sekarang dah pukul berapa. Kita sempat
baca, renung, bincangkan berapa? Wallahualam. Kalau satu hari Sabtu kita dapat 7 pun, bermakna berapa minggu baru kita habis? Oh, bila nak khatam Ustaz ni baru introduction aja. Tak apa, pelan-pelan. Bukan ada exam pun nak kena habiskan silibus hujung tahun pun tak ada. Kita pelan-pelan, tenang-tenang, sebab kita nak bermesra dengan surat cinta daripada Allah. Quran ini surat cinta untuk kita sebab Allah sayang. Allah kasih pada kita. Allah tidak mahu kita hidup ini terkapai-kapai, tak tahu mana nak pergi, tak tahu apa nak buat, tak tahu macam mana nak corakkan hidup kita, ya kan? Sampai kat persimpangan tertentu dalam hidup kita bingung, mati kutu kata orang. Nak ambil belok kanan bagus ke, belok kiri bagus ke, ada roundabout nak keluar exit yang mana nak U-turn ke. Maka Allah sayang pada kita. Allah kasih surat cinta, nah baca. Kerana dalam surat cinta ini ada banyak panduan untuk kita. Jadi jangan kita baca ini dengan rasa diri kita jauh daripada Quran. Jangan kita anggap Quran ni satu tempat yang terlalu tinggi sampai tak kena dengan hati kita, tak kena dengan hidup kita, tak kena dengan diri kita. Jangan. Ini firman Allah yang sebenarnya Allah hendak kita ambil dekat dengan hidup kita. Orang kalau ada surat cinta, kalau budak-budak sekarang mana pakai surat-surat lagi, WhatsApp cinta katalah ya. Mana ada dia padam, dia takkan padam. Kalau matai yang hantar satu hari 15-50 kali pun takkan padam, tak ada delete punya. Cuba kalau mak dia hantar WhatsApp, jawab okey mak, terus delete tuan-tuan. Mana ada orang nak simpan mak punya WhatsApp, bapak punya WhatsApp, ya kan? Tapi kalau satu yang datang daripada orang yang kita sayang, yang kita sanjung, kita simpan. Begitu dengan Al-Quranul Karim. Sudah tuan-tuan? InsyaAllah siap? Ya, yang ada Facebook boleh akses, kita lihat bersama. Kalau tak ada, insyaAllah kita perhatikan. Dan nanti lepas kuliah pun, kalau yang tak boleh baca Facebook sekarang tapi kat rumah boleh, cuba kat rumah semak kembali, fikirkan dan renungkan insyaAllah dengan izin Allah. Perkataan ataupun kalimat Quran di dalam Al-Quran. Yang pertama sekali, ini yang selalu kita dengar, terutama bila datang bulan Ramadan. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Apa itu? Ada Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tu panjang lagi sampai habis, tapi kita ambil sampai situ je dulu. Ya. Syahrul Ramadan. Itulah. Ayat sebelumnya dah cakap pasal puasa dah. Jadi bila Allah kata dalam ayat ni Syahrul Ramadan, Allah nak kata puasa yang Allah wajibkan itu berlaku dalam bulan Ramadan. Itulah dia ibadat puasa bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai hudan. Hudan maknanya petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai keterangan yang menjelaskan petunjuk itu. Hudan petunjuk, huda petunjuk. Bayyinatin minal huda, Quran ini juga menjelaskan petunjuk itu. Wal furqan, dan juga al-furqan maknanya pembeza antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, yang lurus bawa kepada syurga Allah, yang menyimpang-nyimpang banyak bawa kepada neraka Allah. Quran itu furqan. Ayat ini kalau kita lihat merupakan satu ayat yang describe, yang menjelaskan Quran itu sifatnya, cirinya apa kepada kita. Ya kan? Orang nak tahu Quran tu apa, Quran tu bagaimana, apa ciri-ciri Quran. Kita lihat yang pertama sekali dalam ayat ini Allah terangkan Quran itu begini, begini, begini tuan-tuan. Boleh? Baik. Cuba saya tanya tuan-tuan. Kalau kita baca ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau saya tanya tuan-tuan, baik,
Cuba sebut kepada kita semua, apakah ciri yang pertama Quran yang kita dapat dalam ayat? Apa the first characteristic? Apa ciri pertama yang kita dapat tentang Al-Quran dalam ayat ni? Ayo tuan-tuan, ni cikgu tanya ni, nak test tidur ke tak tidur ke, faham ke tak faham, follow ke tak follow ni. Apa ciri pertama Quran? Kita nak kenal Quran kan? Saya dah kasihkan ayatnya ni. Cuba lihat. Ya? Tidak ada? Tidak ada keraguan. Oh, dari mana pula datang tidak ada keraguan dalam ayat ini? Mana perkataannya? Mana dia punya petunjuknya? Okey, kita terima Quran itu sebagai sesuatu kitab yang tidak ada keraguan. Okey, tapi itu bukan kita dapat direct daripada ayat ini, ya kan? Ataupun mungkin kalau yang direct dia dalam ayat dzalikal kitabul la raiba fi, itu inilah dia kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi indirectly, secara tidak langsung, ayat ini macam yang Tuan kata tadi, Al-Quran itu tidak ada keraguan. Macam mana kita nak tahu? Apa dia punya perkataan dia? Kat bagian mana ayat itu mengatakan Quran itu tidak ada keraguan? Kan Allah kata Quran diturunkan dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk wa bayyinatin minal huda. Dia sebagai petunjuk dan dia menerangkan petunjuk itu kepada kita. Bayyinat, dia menerangkan. Bila dia menerangkan, dia menjelaskan, jadi clear tak? Jadi jelas, jadi terang. Maka kalau dah terang, dah jelas, masih ragu tak? Tak sepatutnya ada keraguan. Indirectly, ya. Itu ciri yang kita dapat daripada ayat ni. Quran itu bukan samar-samar, jelas untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah. Okey, kita boleh terimalah walaupun bukan full mark, pasal ada indirect, ya. Apa ciri yang tuan-tuan dapat? Sebelum itulah, dalam ayat ni yang pertama sekali, apa ciri yang kita dapat tentang Quran dalam ayat ni? Ayo. Ya? Tak dengar? Wah, sikit bang, saya tahu belum sarapan lagi. Keterangan. Quran itu sebagai keterangan, betul? Explanation, description, keterangannya untuk keperluan hidup kita itu ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan lihat ya. Boleh saya pakai whiteboardnya? Boleh, baik. Nombor 1 tadi dikatakan tidak ada. Oh, tak jelas. Tiada ragu. Tiada keraguan, ya. Kemudian apa tadi? Keterangan. Ini semua daripada yang kita kata bayyinatin minal huda, ya. Bayyinat minal huda. Yang nampak-nampaklah, yang tak nampak saya minta maaf. Yang kat ujung sana saya minta maaf. Bayyinatin minal huda. Bayyinat, penjelasan ataupun keterangan. Minal huda, terhadap petunjuk huda. Sebelum bayyinat, ke atas Allah dah kata ada hudan. Huda ataupun petunjuk. Barulah. Alhamdulillah. Minta maaf pada pihak masjid, saya menyusahkan. Hudan ataupun huda, ya. Huda maknanya petunjuk. Quran sebagai petunjuk. Kemudian Allah kata Quran juga bayyinatin minal huda. Dia menjelaskan petunjuk ini. Apa beza ya Quran petunjuk dengan Quran menjelaskan petunjuk? Apa beza Quran tu petunjuk dengan Quran tu menjelaskan petunjuk? Baik, untuk mudah kita faham, bayangkan kita ini seorang yang dalam perjalanan. Seorang yang dalam perjalanan. Memang pun hidup ni perjalanan, ya kan? Manusia ini kan pengembara. Kita berjalan. Pastinya
Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita hidup ini ada tujuan. Ya. Bila kita ini dalam perjalanan, perjalanan itu ada matlamat. There is a destination designated for us to achieve, to arrive at. Ada matlamat. Nah, matlamat itu petunjuk. Allah letakkan, ini matlamatnya, nampak daripada jauh, kalau tengok straight nampak, ya, jelas, bukan tak jelas pun. Matlamat kita apa? Matlamat kita Allah. Matlamat kita ialah keredaan Allah. Matlamat kita ialah rahmat Allah. Matlamat kita ialah syurga Allah. Itu petunjuknya. Landmark ada kat sana supaya kita dalam perjalanan kita tak kebingungan. Orang jalan tapi nak pergi mana tak tahu, tak nampak, tak tahu mana matlamat kita. Tak ada hudan. Nampak tuan-tuan? Tak ada hudan. Ada petunjuknya. Kemudian dalam perjalanan nak sampai sana juga ada tanda-tandanya. Bayinat. Bayinat ni tuan-tuan ya, yang kita kata keterangan dan penjelasan. Boleh juga kita terjemahkan sebagai bukti, evidences and proof. Bukti. Nah, nak sampai matlamat itu sebagai petunjuk ya. Ada tanda supaya kita pergi mana pun kita tahu. Jangan lupa itu tempat kita nak pergi. Ada petunjuknya. Nak sampai sana itu caranya macam mana? Mungkin kita nampak macam kita tahu kita jalan sini kita tengok, itu nampak tu. Itu apa tu ya? Kalau katalah kalau nampak checkpoint. Kita daripada sini nak pergi checkpoint Woodland nak masuk Johor. Nampak. Tapi nak jalan ke sana tu kena faham. Ikut lorong mana, ikut jalan mana, belok mana, simpang mana, ikut tanda apa, sampai kat sini nak ikut jalan macam mana. Perlu ada keterangan-keterangannya. Naik bas nombor berapa kalau perlu naik bas. Kalau tak nak naik bas, nak naik taksi, kena cakap apa dengan orang taksi, dengan driver taksi. Naik taksi kena siapkan berapa banyak duitnya mungkin. Jangan main naik saja, sekali duit tak ada, kocek tak ada duit, tak ada apa. Tak boleh jadi juga, ya kan? Banyak keterangan untuk sampai pada matlamat yang Allah dah tunjukkan sebagai petunjuk kita. Nah, keterangan-keterangan itu namanya bayinat. Nampak tuan-tuan? Baik. Okey, kita dapat dua. Tapi ada satu lagi ciri sebelum ini, sebelum hudan pun ada ciri Quran lagi. Apa tuan-tuan agak-agak? Cuba lihat ayat tadi. Ciri yang pertama tentang Quran dalam ayat itu apa tuan-tuan? Turunnya bila? Turunnya Quran bila? Bulan Ramadan. Itu ada tak pengertian? Is there any significance? Ada tak pentingnya Allah kata bulan Ramadan itu dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran? Ada tak pengertian dia? Ada tak keistimewaannya? Ada. Tuan-tuan, sesuatu yang dikaitkan dengan Ramadan, maknanya benda tu apa? Istimewa. Sebab bulan Ramadan tu bulan istimewa. Bulan Ramadan kerana istimewa, Allah jadikan dalam bulan Ramadan sahaja dalam tempoh setahun yang kita wajib apa? Puasa. Dan puasa tu istimewa tak? Istimewa. Pahalanya Allah siap banyak, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dirantai syaitan dan iblis, pengampunan dibuka seluas-luasnya oleh Tuhan, ya kan? Sampaikan orang kalau puasa masa hidupnya, yang mana wajib hanya dalam bulan Ramadan, orang yang puasa dalam hidupnya nanti masuk syurga VIP gate dia masuk. Bukan sebarang-sebarang pintu. Syurga tu banyak tingkatan. Ada nama syurga Raudhah, ada nama syurga Firdaus, ada nama syurga Naim. Pasti banyak pintu sebab yang nak masuk ramai orang, ya kan? Tapi orang yang berpuasa masuk syurga bukan sebarang pintu. Pintu khas dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, itu namanya pintu Rayyan. Khusus yang boleh masuk pintu Rayyan ke syurga tadi hanya orang berpuasa. Kalau dah habis orang berpuasa dah masuk semua daripada pintu Rayyan itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi Ramadan istimewa tak?
Bila Al-Quran Allah kata diturunkan dalam bulan Ramadan, itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Quran mulia sebab turun dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia sebab dalam Ramadan Quran diturunkan. Nampak tuan-tuan? Malah dahlah turun dalam bulan yang mulia. Kali pertama diturunkan oleh Allah daripada sisi Allah diturunkan ke langit dunia. Kali pertama, kemudian diturunkan satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan yang ada 29 30 hari itu. Allah pilih malam yang mana kali pertama Quran diturunkan? Hari yang keberapa bulan Ramadan Allah turunkan Quran? Pak Imam baca tadi surah dalam rakaat kedua. Ayat apa Pak Imam baca tadi? Tuan-tuan salat tadi dengar tak Pak Imam baca ayat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dahlah Ramadan mulia. Dalam Ramadan Allah pilih Lailatul Qadar untuk Allah turunkan Quran kali pertama. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar itulah dalam malam tersebut turun berduyun-duyun malaikat, termasuk malaikat Jibril yang merupakan semulia-mulia malaikat yang ada, dengan izin dan dengan perintah daripada Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu sepanjang malam penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keistimewaan, sampai nanti pagi bila terbit waktu fajar baru selesai Lailatul Qadar. Jadi ciri pertama Quran, tuan-tuan, kalau kita nak kenal Quran ni apa ustaz, sibuk sangat kita nak kenal Quran ni apalah sampai sibuk sangat orang cakap tak habis-habis pasal Quran. Quran ni apalah sangat sampai kita nak kena jadikan sebahagian hidup kita. Kita kata Quran itu kitab yang sangat mulia. Kalau orang yang tidak menghargai kemuliaan, itu orang tak bijak. Orang kalau tidak mengejar kemuliaan, maka bermakna dia mengejar kehinaan. Dia mengejar yang buruk kalau dia tak nak mengejar sesuatu yang mulia. Allah, ini Quran bukan sebarang kitab. Mulianya Quran sebab Allah pilih turun dalam bulan Ramadan. Itu bulan yang Allah pilih untuk kita wajib berpuasa. Itu bulan yang dibuka pintu syurga, walaupun belum sampai masa hari kiamat untuk manusia masuk syurga. Itu bulan Allah tutup pintu neraka, walaupun belum sampai hari kiamat lagi untuk dimasukkan orang diazab dalam neraka. Tapi mulianya Ramadan, Allah pilih Quran turun dalam bulan Ramadan. Mulianya Quran. Layak tak kita sebagai hamba Allah? Allah kasih sesuatu yang sangat tinggi nilainya, sangat istimewa, yang special sangat, kita tak pandang, kita tak hargai, kita tak sudi untuk pegang, tak sudi jadikan perhiasan hidup kita, tak sudi jadikan pegangan hidup kita. Tuan-tuan, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bekerja di satu syarikat lama dah, penuh dedikasi, disiplin kita curahkan hampir jiwa raga kita lah untuk company itu, setia betul kita. Datang tawaran kerja tempat lain, ada kawan ajak tukar kerja lah ke company dia, kita tak nak, pasal kita selesa kerja situ, orang situ baik-baik, bosnya baik, kita kerja dah 30 tahun 40 tahun pun bos jaga kita dengan baik, alhamdulillah, kawan-kawan semuanya hatinya baik-baik. Sampai akhirnya kerana dedikasi kita kerja lama, syarikat kasih kita penghargaan, dapat award, long service award lain, excellence award kita dapat, naik pangkat, ya kan? Macam-macam kelebihan penghargaan diberikan pada kita. Tuan-tuan,
Kalau penghargaan syarikat nak beri kepada seorang pekerja yang dihargai, mestinya barang penghargaan itu satu yang istimewa, ya kan? Takkan kasih cuma nasi lemak sebungkus, itu bukan penghargaan. Kadang-kadang kasih tiket untuk melancung suami isteri, kadang-kadang kasih cash, kadang-kadang kasih piala, macam-macam tuan-tuan. Yang istimewa semua yang dimampui oleh syarikat tadi. Bayangkan kalau syarikat kasih sesuatu yang tinggi nilai untuk kita, kita pula tak nak terima. Never mind lah bos, thank you very much, I don't want lah. Dia nak hargai kita, kita kata tanda. Kesetiaan kita akan dipersoalkan. Awak kerja dengan syarikat kita lama, maka kita nak hargai awak sebagai seorang yang sepatutnya diberikan penghargaan. Boleh tanda pula, apa maknanya? Apa maknanya? Benci? Tak suka? Is there anything wrong? Is there any problem? Ataupun kerana awak ni dah ada fikiran nak pergi tempat lain ke? Sampaikan yang kita nak kasih penghargaan awak tak nak terima, sombong. Mesti nak cari kerja lain, mesti dah bincang dapat tawaran syarikat lain. Macam-macam persoalan yang timbul. Quran mulia sebab diturunkan dalam bulan yang mulia, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri pertama. Ciri kedua, dia itu sebagai petunjuk. Ingat, kalau kita tak jadikan Quran sebagai petunjuk yang tunjukkan itu matlamat kita. Itu yang kita nak dapat. Allah kasih petunjuk, jangan belok yang sana, Allah tunjukkan. Yang kat sana itulah, itu bawa azab, bawa celaka. Yang kat sana itu namanya neraka. Yang kat sana itulah kalau sampai akan ditimpakan dengan laknat kebencian Tuhan. Itu petunjuk daripada Allah, hudan. Maka kita pegang, kita jalan, mana pun kita terbelok sengaja ke tak sengaja, kita masih nampak tu. Itu tanda petunjuknya untuk kita sampai sana. Jangan silap, jangan keliru. Bukan yang di sana, bukan yang di sana, tidak. Kemudian nak sampai sana, bayyinatin minal huda. Allah dah terangkan, ini caranya taat. Ini ibadat-ibadat yang wajib buat. Ini amalan-amalan baik yang digalakkan, usaha. Ini yang Allah tak suka, Quran dah sebut, jangan. Ini yang haram, dosa, jauhkan. Itu caranya, penerangannya. Nak sembah Allah, Allah tu siapa? Quran ada keterangannya, Allah itu sifatnya begini, sifatnya begini, sifatnya begini. Dalam perjalanan ke sana itu kan petunjuk tu. Nak dapatkan syurga Allah, nak dapatkan kecintaan Allah, nak dapatkan rahmat Allah. Ada tak cerita-cerita orang dulu yang pernah berjaya ataupun cerita orang dulu yang pernah gagal? Ada dalam Quran. Itu keterangan-keterangannya, ya kan? Sampai akhirnya kita dah dapat matlamat, kita tahu, kita dapat penjelasan macam mana nak sampai sana dalam Quran dah ada. Sepanjang perjalanan, sepanjang kita ikut ini, akan datang ujian-ujiannya, ya kan? This journey is not a simple one. Perjalanan pelayaran ini bukan pelayaran mudah. Sebab Allah dah katakan, Allah jadikan manusia liyabluwakum, untuk Allah uji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang bagus amalannya. Hidup penuh ujian. Sebab tu kalau orang hidup minta, ya Allah, aku tak nak ada ujian, ya Allah. Mana boleh? It's not an option pun untuk hidup tak ada ujian. No, mesti ada ujian. Apa ujiannya? Bila sampai masa kita akan tahu. Itu pilihan ketentuan Allah. Nah, dalam menghadapi ujian, Quran itu dikatakan oleh Allah sebagai Al-Furqan, menjadi kompas kepada kita. Ya, dalam perjalanan dah ikut panduannya apa, sampai tempat tertentu, kita akan kadang-kadang diuji Allah. Nah, waktu itu kita perlukan Quran juga sebagai furqan yang membantu kita buat keputusan, membezakan ini yang baik, ini yang tak baik. Orang kalau ada prinsip hidupnya berdasarkan Quran, insya-Allah dalam setiap perjalanan dia tahu mana yang baik, mana yang Allah tak suka, mana yang betul, mana yang salah. Hidupnya alhamdulillah jelas. Kalau sesekali terlanjur, sebab kita manusia buat kesilapan, tak apa. Sebab manusia tidak sempurna. Yang penting Allah hendak bila dah tersilap belok, dah terlanjur langkah,
dah terikut jalan yang bawa kita makin jauh daripada matlamat yang Allah dah tunjukkan, sebagai orang beriman kita diingatkan patah balik. Patah balik. Macam mana nak patah balik ya Allah? Itu Quran banyak panduannya. Patah balik. Namanya taubat. Tuan-tuan tahu apa makna taubat? Taba, asal daripada tabayatu. Taubat dalam bahasa Arab, taubat itu waw ba ta marbutah. Kita dapat beberapa perkataan bahasa Arab. Hudan maknanya apa tadi? Petunjuk. Hudan petunjuk. Taubat, taubat asal bahasa Arabnya taba. Kalau kita kata taba Osman, maknanya Osman itu bertaubat. Taba bertaubat. Dari segi bahasa, asal makna taba tu maknanya roja'a, balik, return. Ada roja'a, itulah asal makna taba. Jadi orang kalau bertaubat, maknanya apa tuan-tuan? Dia balik. Balik ke mana? Balik ikut jalan asal yang nak pergi matlamat tadi. Pasal dia dah terlajak pergi sana, dah tersalah ambil simpang sini. Orang kata sampai roundabout exit, take the third exit. Katalah ya, take the third exit. Sampai roundabout baru pusing. Ini simpang pertama jangan keluar dulu, simpang kedua jangan keluar, simpang ketiga baru keluar. Sampai sana, ini tak pusing, simpang kelima baru keluar. Lah, dah jalan-jalan. Oh, salah lah. Matlamat kita kat belakang sana tadi, nampak tu ada kat sana, kita dah salah jalan. Kena buat apa tuan-tuan? Take a return route, patah balik. U-turn ke sampai simpang mana, cari jalan balik. Itu Allah dah tunjukkan supaya kita join balik jalan yang asal untuk sampai matlamat yang ada. Itu Al-Furqan. Panduan Allah, Quran itu sebagai Furqan yang bantu kita buat keputusan, membezakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab dalam sepanjang perjalanan banyak ujian daripada Tuhan. Jelas? Ayat ini Quran introduce itself kepada kita dengan 4 ciri. Ayat ini merupakan penjelasan, keterangan ciri ada 4 tentang Al-Quran yang perlu kita faham. Ya. Mulia sebab turun dalam bulan Ramadan. Dia sebagai petunjuk matlamat kita ke mana. Dia sebagai keterangan supaya kita sampai matlamat itu kita tahu cara mana nak ikut. Apa panduan perlu kita taat. Dan kerana dia membezakan, bantu kita dalam perjalanan banyak ujian. Banyak ujian, banyak persimpangan-persimpangan. Nah, macam mana nak buat keputusan? Itulah Al-Furqan, Al-Quranul Karim. Baik. Sebelum kita masuk ayat yang berikutnya, kita ada berapa ayat saya kata? Ada 7. Nampak gaya 1 je Ustaz. Daripada 10 minggu, tak tahu berapa puluh minggu baru kita boleh habis. Tak apa. Kata orang Jawa apa? Alon-alon. Sampai juga akhirnya kalau kita pelan-pelan berjalan. Ya, jangan kelang kabut. Baik. Satu panduan dari segi bahasa. Ya. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah kita, dalam contoh-contoh yang kita bincangkan, kita akan juga melihat serba sedikit tentang aspek bahasa Al-Quran. Jadi bila kita nanti baca ayat Quran, baca kitab Allah sampai ayat tertentu, kita nak faham, jangan setakat buka terjemahan, tengok translation sahaja. Tak, kita kena faham ada keunikan bahasa Al-Quran yang tertentu yang perlu kita hati-hati. Baik, gini, kita cakap pasal Quran turun dalam bulan Ramadan. Apa sambungan ayat itu? Kita kata tadi sampai Al-Furqan saja. Tapi sambungan dia mana dia? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida,
minkumus syahra falyasum. Tuan-tuan lihat ya terjemahan yang saya kasihkan. Terjemahan ini terjemahan bahasa Melayu yang diambil daripada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman karangan almarhum Syekh Abdullah Basamih. Abdullah Basamih ni asalnya orang Singapura, dah meninggal dah. Ya, satu masa memang seorang alim, seorang yang banyak mengarang buku. Antara kitab beliau yang masyhur juga banyak digunakan sampai hari ini dalam kuliah-kuliah ialah kitab Mustika Hadis. Ya. Antara kitabnya ialah kitab Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan tafsiran Al-Quran. Okay. Daripada kitab itu kita ambil terjemahan yang saya gunakan di sini. Ya, baik. Lihat terjemahan yang ada. Kata dia, terjemahan dia, terjemahan Syekh Abdullah Basamih. Oleh itu sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Barang siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan. Baik. Nah. Bila kata menyaksikan anak bulan, menyaksikan tu maknanya apa? Nampak kan? Siapa nampak menyaksikan? Saksi nampak. Ya, ini kita lihat dia punya terjemahan dulu. Bila nampak anak bulan, dia menyaksikan anak bulan, maka berpuasalah. Mula puasa Ramadan. Ustaz, kita kat Singapura tengok anak bulan ke? Kita kat Singapura tengok anak bulan ke? Ustaz bila buat pengumuman tiap-tiap awal Ramadan, sebelum Ramadan, berdasarkan kriteria imkanur ru'yah, anak bulan berada di atas ufuk timur setelah tenggelam matahari beberapa minit. Kadang-kadang kita kata berdasarkan kriteria imkanur ru'yah, anak bulan tidak mungkin berada di atas ufuk kerana matahari telah terbenam terlebih dahulu. Lebih kurang macam itulah ya. Tak ada pun ustaz cakap ustaz pergi naik bukit Mount Faber ke Bukit Timah ke tengok anak bulan. Tak ada pun dalam keterangan pengumuman Mufti Singapura kata anak bulan telah dilihat, ataupun kerana anak bulan setelah dicari tak nampak, maka besok adalah hari terakhir Ramadan, lusa baru besok adalah hari terakhir Syakban, lusa baru start puasa. Tak ada. Sebab kita memang tak tengok anak bulan, kita kira. Sebab itu ada isu sama ada nak pakai ru'yah atau nak pakai hisab, ya kan? Ru'yah tengok, hisab matematik lah, kira. Baik. Nah, cuba baca ayat tu tadi lagi sekali. Terjemahan dia apa? Maka oleh itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Tuan-tuan, apakah kita tidak ikut panduan perintah kitab Allah? Allah kata siapa nampak. Kalau nak nampak, tengoklah. Ini tak pergi tengok, main kira-kira. Keluar kalender daripada sekarang dah tahu dah precisely, exactly date bila Ramadan. Quran cakap lain, Pak Mufti buat lain. Kita semua macam mana kita ni? Tuan-tuan, inilah liberal, ya kan? Dah modern sangat, dah tak nak tengok. Padahal Nabi suruh tengok, kita main kira-kira, pakai calculation, pakai komputer lah, pakai calculator lah, apa-apa semua kita kira. Modern sangat ni, tak ikut Quran. Nah, contoh ya, kaedah dalam kita ini mengendalikan bahasa kitab Allah. Baik. Tuan-tuan, kalau kita sebut Disember ataupun sekarang katalah Januari. Januari itu apa tuan-tuan? Bulan. Januari itu bulan. Waktu malam kita tengok kat langit benda bulat terang besar tu, itu namanya apa? Bulan. Ya. Januari bulan. Kita nampak kat langit malam-malam terang, tu bulan. Perkataan bulan makna Januari dengan bulan kita nampak ke atas tu sama tak tuan-tuan? Ini faham ke tidak tuan?
Ustaz dah panjang sangat kuliah, dah lepas pukul 7 lah, dah tak boleh fikir lagi. Tak apa, last sikit tuan-tuan ya. Just last tak tengok bahasa Quran. Soalan saya, Januari tu bulan, yang kat langit malam bulan. Bulan itu dengan bulan Januari sama tak? Sama. Bahasa Melayu tak bezakan bulan dengan bulan. Tapi dalam bahasa Inggeris kita bezakan. January is a month. That in the sky is the moon. Tu moon, ini month. Betul? Bahasa Melayu dia sama. Ini bulan, itu pun bulan. Bahasa Arab macam mana tuan-tuan? Perkataan bulan untuk Ramadan, Syawal, Muharram, Safar, Januari, Februari, perkataan dalam bahasa Arab, bulan makna itu, masa, dengan bulan yang di atas dalam bahasa Arab, ada tak bezanya? Ada? Ya dia. Ha. Sebelum masing-masing cari prata ke nasi lemak ke, sabar tuan-tuan ya. Sabar. Dalam bahasa Arab bulan, kalau moon yang kat langit tu dengan month, bulan dari sudut masa 29 hari, 30 hari, 31 hari. Kalau month dalam bahasa Arab disebut sebagai syahr. Syahr. Macam tadi ayat Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, the month of Ramadan. Syahr bulan, bulan masa. Tapi kalau moon bahasa Arab banyak. Kadang-kadang panggil qamar, kadang-kadang panggil hilal. Bulan juga, tapi hilal tu crescent, bulan sabit. Kadang-kadang panggil badar, bulan mengambang, ya kan? Ada lagi beberapa perkataan, ada sebahagian yang jarang digunakan hatta oleh orang Arab sekalipun. Baik. Jadi ada beberapa perkataan untuk menunjukkan moon. Tapi kalau menunjukkan month, syahr. Okey. Jelas? Baik. Dalam ayat ini yang kita baca tadi, yang Syekh Abdullah Basamih, dan dalam banyak terjemahan pun lebih kurang macam tu. Katanya apa? Barang siapa yang menyaksikan anak bulan, kata dia. Apa tadi? Barang siapa, oleh sesiapa yang antara kamu menyaksikan anak bulan. Kalau kata anak bulan tu yang kat langit, betul tak? Menyaksikan, tengok anak langit. Tapi perkataan yang digunakan dalam ayat, yang barisan pertama ke ataupun yang syahr? Faman syahida minkumus syahra, siapa nampak the month. Betul tak? Saya kalau gunakan bahasa Melayu susah, bahasa Melayu tak ada beza. Tu bulan ni pun bulan. Saya gunakan bahasa orang putih biar kita faham ya. Dalam ayat ini katanya, barang siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan. Padahal perkataan asal dalam ayat itu ialah syahr. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan the month. The month, bukan the moon. Nampak tuan-tuan? The month of what? Maksud ayat the month of Ramadan. Nah, timbul persoalan dari segi bahasa. Kenapa pula Syekh Abdullah Basamih almarhum, orang alim bahasa Arab memang dia hebat, apa pandai-pandai pula dia kata anak bulan? Patutnya anak bulan kalau ayat tu gunakan perkataan hilal. Saya kata hilal, anak bulan. Ataupun at least lah pakai perkataan yang umum, anak bulan ke, bapak bulan ke, bulan mengambang ke, bulan tak ada ke, at least sekurang-kurangnya pakai perkataan qamar. Kalau qamar bulan yang itu, the moon. Ya kan? Kenapa Syekh Abdullah Basamih dia terjemahkan siapa menyaksikan anak bulan, padahal ayat itu menggunakan perkataan apa? Syahr. Syahr bukan moon. Syahr is the month. Whosoever witnessed and saw the month of Ramadan, then dia kena puasa. Patutnya kan? Okey, sampai situ boleh jelas ni, faham? Soalan timbul. Yang mampu dilihat manusia dengan mata, witness,
disaksikan oleh manusia dengan mata, the moon or the month, yang boleh kita manusia ni ada mata kan, nampak kan, yang boleh kita nampak dengan mata ni the moon or the month. The moon, kita nampak bulan yang di langit, anak ke, mengambang ke, ya kan, penuh ke, setengah ke, yang kita nampak the moon. But nobody as human beings, sebagai manusia, dengan mata kita tak nampak month. Kita tak nampak Januari. Januari tu boleh kita nampak dengan mata tak? Oh tu Januari tu. Itu Syawal tu nampak dengan mata Syawal. Kita tak nampak mata witness the month. Kita witness the moon. Sebab itu timbul persoalan dalam ayat ini. Allah kata, okey, ini kita simpan ya. This one kita simpan. Mungkin kena pakai whiteboard yang 10 meter panjang lah. Kata Allah, faman syahida, faman, maka barang siapa, syahida, lihat perkataan syahida. Syahida ini maknanya menyaksikan ataupun nampak ataupun lihat. Itu makna syahidah. Bahasa Arab syahidah ro'a, nampak. Allah gabungkan syahidah dengan fahiman syahidah minkumus syahra, the month. Dari segi bahasa asalnya ada problem tak? Ada masalah tak kat sini? Ada masalah. Asal ayat itu kalau kita tengok zahir aja. Ini kalau kita pakai dictionary, kita translate, problematic. Allah kata siapa, whoever saw, whoever witnessed the month of Ramadan. How can you see the month? You can see the moon. Kalau Allah kata man syahida minkum al-qamar, senang. Ataupun kalau Allah kata faman syahida minkum al-hilal, senang. Allah kata man syahida minkum syahra, month. Jadi ulama bila menafsirkan ayat ini, kalau kita nak bincang tentang masalah hisab dengan ru'yah, ayat ni saja ya, kita tak cakap pasal hadis-hadis yang lain, ayat yang lain. Kalau berdasarkan ayat sahaja, para ulama memikirkan macam mana kita nak faham ayat ini. Sebab itu ada kaedah tertentu untuk memahami bahasa Al-Quran, bukan sebarang-sebarang. Sebab itu para ulama menafsirkan ayat, setiap perkataan, malah setiap huruf itu bincangnya panjang. Tuan-tuan tak percaya, tak payah cari jauh-jauh. Kalau siapa boleh baca bahasa Arab, buka kitab tafsir yang besar, Ibn Kathir ke sebagainya, perkataan pertama bila buka Quran, yang pertama sekali ialah Bismillahirrahmanirrahim. Tengok terjemahan ataupun tafsiran huraian makna ba. Bismi, ada ba depan. B aja satu huruf. Allah, kalau tuan-tuan buka kitab tafsir, terutama sekali Mafatihul Ghaib oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bermuka surat, in pages dia huraikan makna ba sahaja. That delicate dalam menafsirkan Quran. Begitu kat sini. Jadi ulama cuba cari, nah, apa makna Allah nampak the month? Nampak the month. Maka ulama ada mengambil beberapa pendekatan yang berbeza. Pendekatan yang pertama, ada yang mengatakan, actually kan, sebenarnya kan Ustaz, kata dia, kat sini ada yang namanya hadaf. Hadaf maknanya apa? Ada sesuatu yang Allah tak sebut tapi dia ada. Ini dalam istilah bahasa Arab termasuk bab majaz. Dia ada dari segi makna, tapi dari segi kalimat tak Allah sebut dalam ayat ni. Apa dia? Actually ada perkataan hilal, ada makna hilal dalam ayat ni, cuma perkataan hilal Allah tak sebut. Kita faham, kerana manusia tak boleh nampak month, syahr, maksud Allah ialah siapa nampak anak bulan bagi bulan Ramadan. Nampak tak? Cuma perkataan hilalnya anak bulan Allah tak sebut dalam ayat ni, tapi itu yang difahami. Itu pendekatan yang pertama. Nampak tak?
Pendekatan yang kedua mengatakan bahawa syahidah kat sini bukan nampak dengan mata. Sebab kalau nampak dengan mata tak boleh syahar. Kalau hilal qamar boleh nampak dengan mata, man tak boleh. Jadi syahidah ini kita maknakan yang lain. Tengok apa lagi dalam bahasa Arab yang boleh maksud syahidah. Rupanya dalam bahasa Arab nampak, sight, itu tak semestinya dengan mata. Dalam bahasa Arab nampak syahidah kadang-kadang makna mengetahui. Syahidah maknanya alima. Tuan-tuan carilah dalam bahasa Arab. Ro'a, nampak. Kadang-kadang maknanya bukan nampak dengan mata tapi mengetahui. Jadi supaya kena dengan perkataan man, sebahagian tafsir mengatakan bukan siapa nampak bulan Ramadan, tapi siapa yang mengetahui bulan Ramadan dah masuk. Siapa yang mengetahui bulan Ramadan dah masuk. Ya kan? Nah, maka kerana itu, kerana nak huraikan masalah ayat ini dari segi bahasa, secara umum, walaupun banyak tafsiran yang lain, saya sebut dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan sini ada perkataan anak bulan, tapi tak disebut sebab tak mungkin boleh nampak month. Jelas? Maka orang yang ambil tafsiran itu akan bertegas mengatakan macam mana pun nak tentukan Ramadan mesti tengok ru'yah anak bulan. Sebab Allah kata tengok, nampak. Okey? Macam mana boleh nampak month? Dia bukan nampak month, dia ada perkataan hilal tapi tak disebut. Nampak anak bulan bagi bulan Ramadan. Whoever saw the crescent for the month of Ramadan. Tafsiran itu digunakan oleh orang yang kata mesti tengok anak bulan. Tapi dalam tafsiran yang banyak juga yang lain, ulama mengatakan sebahagian syahidah ni bukan nampak. Saya katakan tadi apa? Siapa yang tahu, bukan nampak. Sebab syahr man tak boleh nampak. Siapa yang tahu? Macam mana nak tahu macam mana nak tahu bulan Ramadan dah masuk ataupun belum? How could you know that the month has already arrived? That is already the time for the month of Ramadan. Macam mana tahu? Tahu itu dengan cara-cara yang boleh kita gunakan yang meyakinkan kita. Zaman Nabi SAW, Nabi sendiri mengatakan kami ni kaum yang tidak membaca dan tidak mengira. Yang Nabi describe pada waktu itu, zaman itu, masyarakat Arab pada ketika itu bukan masyarakat yang menulis, bukan masyarakat yang membaca. Kebanyakannya tidak membaca, tidak menulis. Dan kata Nabi, kami bukan kaum yang mengira. Maknanya ilmu matematik zaman itu belum ada. Sebab itu kita faham kenapa Nabi insist, Nabi tegaskan nak tentukan masuk bulan, tengok anak bulan, tengok hilal. Tapi ayat ini Allah gunakan syahidah. Syahidah bukan hanya mantak dengan mata, sebab you cannot see the month. Jadi Allah kasih isyarat. Apa saja teknologi ilmu yang berkembang yang lebih meyakinkan kita masuknya bulan Ramadan, itu patut kita gunakan. Maka di tempat kita gunakan itu. Melihat anak bulan dengan mata di kawasan seperti Singapura, keadaan awannya, keadaan cahaya daripada bumi yang mengganggu penglihatan langit pada waktu malam, kedudukan geografi kita di Asia Tenggara, buat kiraan scientific calculation, kedudukan bulan matahari yang sentiasa berubah-ubah, ikut perjalanannya, buat kiraan itu lebih tepat, lebih meyakinkan kita daripada melihat dengan mata kepala kita. Maka sebab itu tak betul kalau orang kata kita tak pakai ru'yah, kita pakai hisab, kita membelakangkan Quran. Tidak, kita pakai Quran, tapi tafsiran yang itu, bukan tafsiran yang kita kata ada hilal tapi tak disebut dalam ayat. Jelas ni? Mudah-mudahan. Baik, saya minta maaf kalau agak membingungkan, tapi saya harap kebanyakan daripada tuan-tuan dapat faham saya maksudkan ini. Tapi tujuan saya untuk memberikan sedikit, kita kata, a flavor
A flavor of the Quranic language. Bahasa Quran itu bukan bahasa sebarangan. Sebab Quran itu kata-kata siapa tuan-tuan? Kata-kata Allah sebagai petunjuk kepada manusia. Sebab itu Quran itu relevan untuk manusia sepanjang zaman, dan dia sesuai dipegang, dilaksanakan oleh manusia di mana sahaja bahagian bumi mereka hidup. Kalau tinggal di kawasan yang memang clear skies, langit cerah, bukan kawasan banyak mendung, banyak hujan, yang tak terganggu dengan cahaya daripada bintang dan cahaya daripada bumi mengganggu penglihatan, kalau mereka lebih yakin dengan penglihatan mata, dipersilakan. Tapi bagi kita, kita dah buat perbincangan lama. Malah waktu mufti terdahulu pernah mengutus surat tanya dengan mufti di Arab Saudi sendiri, mengesahkan bahawa kita di sini perlu ikut hisab. Ada suratnya, ada jawapannya. Ya, kita perlu hisab. Kenapa? Sebab kedudukan geografi kita tidak membolehkan kita bergantung pada ru'yah. Ru'yah tak tepat. Perlu buat kira-kira, itu lebih tepat lagi. Ya, malah kita punya kira-kira dah sampai satu peringkat, itu gerhana by the minute kita boleh tentukan. Bila full, macam kemarin gerhana minggu lepas, pukul berapa minit dia akan tepat penuh gerhananya. Begitu precise kiraan kita. Ya, jadi kita pegang dengan ayat ni juga. Malah dua pihak, dua golongan pakai Quran tak tuan-tuan? Yang ikut ru'yah, tengok dengan mata anak bulan untuk tentukan Ramadan, pakai Quran tak? Yang tak pakai tengok ru'yah, yang pakai hisab kira-kira, pakai Quran tak? Pakai. Macam mana ayatnya satu tapi boleh dua pendapat ustaz? Itu bahasanya begitu. Dan inilah keajaiban dan rahsia ilmu Allah. Inilah kalau kita lihat hikmah kenapa bahasa Quran Allah pilih turun pada kita begitu rupa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita. Allah suburkan dalam jiwa kita ini rasa penghargaan dengan surat cinta yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan ketakwaan kita sampai selamanya kita mampu dan sanggup berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut nama-Mu, bismillahirrahmanirrahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Kami panjatkan segala puji-pujian hanya untuk-Mu ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan salawat dan salam yang sebanyak-banyaknya untuk junjungan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu dalam keadaan kami menadahkan kedua belah tapak tangan kami duduk di dalam rumah-Mu ini, meminta dan bermohon agar Kau tetapkanlah iman yang menghiasi hati kami. Kukuhkanlah ketakwaan yang menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang senantiasa berusaha untuk berpegang teguh dengan kitab yang Kau turunkan kepada kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami sehingga mampu kami merasakan nikmat untuk berpandukan dengan ayat-ayat yang Kau berikan sebagai pedoman hidup kami ini. Ya Rabbal Alamin, bersihkanlah jiwa kami daripada segala kekotoran, daripada segala kehitaman, daripada segala penyakit yang hanya membawa kebencian-Mu ya Allah, daripada memenuhi ruang hati kami ini. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan segala kesalahan dan keterlanjuran kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka membesarkan kami dengan kepenatan, dengan keperitan. Maka begitulah kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kedua orang tua kami ya Allah. Andainya ada di antara mereka itu yang masih hidup, panjangkanlah umur mereka di dalam keimanan. Peliharalah orang tua kami daripada keperitan, kesengsaraan dan keburukan. Namun sekiranya kalaulah ada di antara bunda ataupun ayahanda kami yang telah terlebih dahulu kembali kepada-Mu sebelum kami ya Allah, kami bermohon agar Kau ampunkanlah juga dosa dan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh kedua orang tua kami semasa hidup mereka ya Allah. Angkatkanlah darjat mereka di sisi-Mu.
tinggikanlah martabat mereka di dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau ridai. Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu. Ya Allah, hiaskanlah kubur bonda dan ayahanda kami dengan cahaya-Mu yang paling indah. Hiaskanlah kubur bonda dan ayahanda kami dengan haruman-Mu yang paling wangi, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka itu bagaikan taman-taman syurga-Mu. Janganlah pula sebaliknya, Engkau jadikan kubur bonda dan ayahanda kami bagaikan lubang-lubang neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah terlalu banyak kami menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Kau tidak ampunkan kami, sekiranya Kau tidak mengasihani kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang rugi, ya Allah. Oleh itu janganlah Kau pesongkan hati-hati kami ini setelah Engkau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada menerima ilmu yang tidak mendatangkan keberkatan dan kebaikan untuk kami di dalam hidup dunia dan akhirat kami. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang tidak pernah mahu tunduk di hadapan keagungan dan kebesaran. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada nafsu yang tak pernah kenal erti puas dan kenyang, melakukan dosa dan maksiat terhadap-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa berdoa, meminta, bermohon kepada-Mu, namun lantaran penyakit-penyakit yang masih lagi penuh di dalam hati kami, tidak pula doa kami ini Kau kabulkan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kurniakan kami kebaikan di dunia, kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaan dan kebencian-Mu. Lindungilah kami sepanjang hidup ini sampailah kami kembali kepada-Mu. Lindungilah kami, lindungilah kedua orang tua kami, lindungilah pasangan hidup yang Kau hadiahkan kepada kami, lindungilah adik-beradik kami, ya Allah. Lindungilah juga anak-anak yang Kau amanahkan ke atas kami. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab neraka-Mu, ya Allah. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab neraka-Mu, ya Allah. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab neraka-Mu, ya Hannanu ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan panjang umur kita. Allah pertemukan kita dalam kuliah minggu depan. Kita sambung dengan ayat kedua dan seterusnya, insyaAllah, yang telah saya siapkan notanya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu